suara kedua. Cubaan suara ketiga. Cubaan suara 4, suara saya dicuba. Forum remaja membuka minda remaja. Forum remaja menjana kematangan idea. Forum remaja merintis transformasi negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam forum untuk semua. Ahli panel dan sidang hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurnia dan izinnya dapat kita bersama-sama bersua dalam pertandingan forum remaja pada hari ini. Saya Nurin Wahidah binti Saad sebagai moderator forum pada hari ini. Hadirin yang dihormati, sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita yang nampaknya penuh ilmu di dada, izinkan saya untuk mengupas terlebih dahulu fokus berbicara forum remaja kita pada hari ini. Fokus forum kita berkisar tentang tema pendidikan, iaitu pandemik COVID-19 dan kesannya kepada pelajar. Pada tahun 2020, negara yang sepatutnya meraihkan visi negara Wawasan 2020 telah digemparkan dengan satu penularan wabak penyakit berjangkit. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, pandemik ialah wabak besar, iaitu epidemik penyakit berjangkit yang merebak dengan meluas melalui populasi manusia merentasi kawasan luas. Kes COVID-19 yang pertama di Malaysia telah disahkan pada 25 Januari 2020 yang melibatkan para pelancong dari China yang tiba di Johor melalui Singapura. Menjelang akhir bulan Mac 2020, jumlah kes jangkitan COVID-19 yang disahkan di negara kita telah meningkat daripada bawah 30 kes aktif kepada 2,000 kes aktif ke atas dan telah dilaporkan di setiap negeri dan wilayah persekutuan di negara ini. 18 Mac 2020 menjadi tarikh bermula fasa rakyat Malaysia melakukan semua aktiviti di rumah. Pelajar sekolah dan institusi pendidikan lainnya tidak lagi berada di institusi masing-masing untuk menjalani proses pendidikan. Mereka mula belajar di rumah dengan istilah proses pengajaran dan pembelajaran dari rumah. Senario ini memperlihatkan satu situasi baharu kepada pelajar. Hal inilah yang akan menjadi fokus perbincangan forum kita pada hari ini. Dayung sudah ada di tangan, perahu sudah berada di air. Jelas, senario ini bukanlah pencetus yang menggembirakan hati rakyat Malaysia, khususnya para pelajar. Terlalu asyik saya berbicara tentang pandemik yang melanda sehingga terlupa memperkenalkan ahli-ahli panel kita yang manis-manis dan sungguh bergaya pada hari ini. Baiklah sidang hadirin, sebelum tirai forum dibuka bagi mendalami topik perbincangan, molek kiranya kita berkenalan dengan ketiga-tiga ahli panel kita pada hari ini. Di sebelah kanan saya, Cik Wan Aisyah Farhana yang merupakan ahli panel yang pertama, cantik dan murah dengan senyuman, yang juga merupakan ahli pembimbing rakan sebaya KTI Hulu Terengganu. Selamat datang Cik Aisyah, apa khabar? Terima kasih saudara pengerusi. Alhamdulillah, khabar saya baik sahaja. Bagaimana pula keadaan pengerusi? Alhamdulillah, saya juga sihat walafiat dan cukup bersemangat untuk membicarakan topik pandemik COVID-19 dan kesannya kepada pelajar. Seterusnya, saya memperkenalkan ahli panel kedua, nampak yakin dan bergaya, berada di sebelah kiri saya, iaitu Cik Anis Akisha Abdul Rahim yang merupakan seorang pembimbing rakan sebaya. Selamat datang, apa khabar saudari? Alhamdulillah sihat sejahtera saudari pengurusi. Datang ke sini dengan semangat yang membara seperti saudari juga. Ya, sudah pasti Cik Kisha. Topik bual bicara kita pada hari ini memang menarik menjadikan kita terpanggil untuk membincangkannya. Berada di sebelah ahli panel kedua, tak lain tak bukan, tentulah ahli panel kita yang ketiga, Cik Asmat Mata, bersemangat dan aktif gayanya, yang juga merupakan bendahari Majlis Perwakilan Pelajar KTI Hulu Terengganu. Gayanya menunjuk kepetahan bicaranya. Apa khabar hari ini? Alhamdulillah, saya berada dalam keadaan yang baik. Maka saya bersama saudari serta para hadirin sekalian, salam forum buat semua. Usai salam perkenalan daripada semua ahli panel, kembali kita kepada topik forum kita, iaitu pandemik COVID-19 dan kesannya kepada pelajar. Sidang hadirin yang dihormati, sidang hadirin ahli panel yang dihormati, izinkan saya untuk membuka tirai diskusi forum remaja kita dengan soalan pertama yang akan saya ajukan kepada ahli panel pertama. Cik Aisyah, mohon Cik Aisyah menjelaskan tentang sesi pembelajaran pelajar yang berlangsung pada fasa pandemik ini. Dipersilakan. Terima kasih sahabat pengerusi. Sidang hadirin dan ahli panel yang dihormati. Masalah utama pandemik kepada dunia kita ialah keciciran pelajar. Antara isu yang timbul akibat sesi pelaksanaan sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR ialah kewujudan kelompok pelajar yang keciciran dalam pembelajaran secara dalam talian.
Mengikut data yang dikeluarkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia KPM, seramai 21,316 orang murid telah berhenti sekolah dalam tempoh Mac 2020 hingga Julai 2021. Kesukaran pelajar untuk menyesuaikan diri dengan norma baharu menyebabkan sebahagian mereka kurang gemar menghadiri kelas yang diadakan oleh guru mereka melalui aplikasi Zoom ataupun Google Meet. Pelajar mengemukakan alasan ketidakhadiran mereka kerana mereka kurang faham dengan isi kandungan mata pelajaran yang disampaikan oleh guru mereka. Jelas menunjukkan bahawa pandemik ini menyebabkan keciciran pelajar dalam pembelajaran. Sidang hadirin, terima kasih saudari ahli panel pertama Cik Aisyah. Benar kata Cik Aisyah, masalah keciciran pelajar dalam pelajaran akan timbul apabila mendepani masalah COVID-19 ini. Sungguh terkesan di hati saya apabila mendengar seramai 21,316 orang pelajar yang telah berhenti sekolah sepanjang 16 bulan menghadapi pandemik COVID-19. Sudah terbayang di minda saya keadaan masa depan pelajar yang sudah tercicir pelajarannya. Bagaimana pula dengan masa depan negara? Pembangunan negara juga pasti akan terjejas. Seterusnya, saya mohon penjelasan daripada ahli panel kedua, Cik Kisha, tentang masalah kesihatan mental yang dihadapi oleh para pelajar akibat pandemik yang melanda dunia pada abad ke-20 ini. Dipersilakan. Terima kasih saudari pengerusi yang dihormati ahli-ahli panel dan hadirin sekalian. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam perkongsian ilmu. Saya berani menegaskan di sini bahawa pandemik merupakan salah satu punca kesihatan mental para pelajar terjejas. Perubahan yang mendadak sewaktu wabak COVID-19 melanda negara kita menyebabkan skop pembelajaran juga berubah. Hal ini menyebabkan para pelajar seluruh dunia terpaksa membiasakan diri mereka dengan kaedah pembelajaran yang baharu, iaitu secara dalam talian. Tidak semua pelajar dapat menerima perubahan yang drastik ini. Disebabkan ini juga, para pelajar mengalami gangguan kesihatan mental kerana mereka tidak dapat mengikuti sesi pembelajaran bersama guru mereka secara bersemuka dengan sempurna. Seterusnya, saya serahkan kembali kepada saudari. Terima kasih atas penjelasan yang panjang lebar daripada ahli panel pertama Cik Kisha berhubung dengan masalah kesihatan mental yang dihadapi sepanjang pandemik ini melanda. Saya bersetuju dengan pendapat ahli panel pertama tadi, ahli panel kedua tadi. Siapalah yang dapat menafikan kesan yang dihadapi oleh pelajar apabila berdepan dengan suasana yang hanya boleh berada di rumah walaupun pada waktu persekolahan. Keadaan ini memungkinkan mereka tertekan dan tidak dapat mengawal diri sendiri. Soalan saya yang seterusnya kepada ahli panel ketiga mungkin agak mengejutkan kerana perbincangan ini bukan hanya melibatkan masalah kepada pelajar, malah mendatangkan kesan kepada keharmonian negara. Saya ingin bertanya kepada ahli panel ketiga, Cik Asma, tentang permasalahan yang dihadapi sehingga boleh menyebabkan pelajar itu terjerumus dalam kancah jenayah. Silakan Cik Asma. Terima kasih saudari pengerusi forum, rakan ahli panel serta para hadirin yang dihormati. Bumi mana yang tidak ditimpa hujan, lautan mana yang tak bergelora. Hidup ini ada pasang surutnya. Kadang-kala kita berada di bawah, kadang-kala kita berada di atas. Demikian halnya dengan kehidupan kita. Sewaktu COVID-19 melanda negara kita, pelajar dikehendaki menjalankan proses pembelajaran secara dalam talian. Proses pembelajaran ini mendesak pelajar menggunakan pelbagai aplikasi bagi melancarkan pembelajaran mereka. Sebagai contohnya, pelajar menggunakan aplikasi YouTube, Facebook serta Instagram. Guru-guru juga turut tidak ketinggalan dalam menggunakan aplikasi pintar dalam peranti pintar mereka. Contohnya, para guru menggunakan aplikasi Zoom dan Google Meet bagi mengajar anak-anak pelajar. Sewaktu proses pembelajaran ini sedang berlangsung, para pelajar boleh merekodkan apa yang diajari oleh guru mereka untuk dijadikan sebagai bahan ulang kaji pembelajaran mereka. Namun demikian, terdapat setengah pelajar yang menyalahgunakan aplikasi tersebut sehingga akan berlakunya peningkatan masalah jenayah buli cyber dalam kalangan pelajar ketika era pandemik. Sekian sahaja daripada saya serahkan kembali pengerusi forum kita pada hari ini. Terima kasih kepada ahli panel ketiga, Cik Asma, yang telah mengupas tentang cabaran-cabaran yang dihadapi oleh pelajar pada musim pandemik, iaitu buli cyber. Sedih apabila memikirkan tentang nasib pelajar yang terjerumus dengan masalah buli cyber. Keadaan ini jika dibiarkan akan memudaratkan bangsa dan negara. Selain membincangkan kesan pandemik COVID-19 kepada pelajar, saya juga ingin meninjau lebih lanjut pandangan ahli-ahli panel kita
tentang cabaran-cabaran yang terpaksa dihadapi oleh para pelajar, terutamanya untuk mendepani masa depan mereka yang masih jauh di hadapan. Saya mulakan dengan soalan ini kepada ahli panel pertama, iaitu Cik Aisyah, tentang cabaran kepada pelajar untuk berhadapan dengan pembelajaran. Dipersilakan. Terima kasih kepada pengerusi forum. Hakikatnya, masih ramai pelajar yang tidak menghadiri sesi PDPR sepanjang tahun 2020 hingga 2021. Kebanyakan masalah keciciran pelajar berlaku khususnya di kawasan pedalaman, luar bandar ataupun murid daripada keluarga miskin di bandar. Mempunyai capaian internet yang mudah dan stabil merupakan elemen penting untuk para pelajar mengikuti kelas secara dalam talian dan juga mencari bahan rujukan pembelajaran di internet. Kesukaran capaian internet khususnya di kawasan pedalaman dan luar bandar menyebabkan para pelajar mula kurang bersemangat untuk belajar. Antara isu yang mendapat liputan media ialah apabila sebuah keluarga di pedalaman Sabah terpaksa mendaki bukit selama 20 minit untuk mencari sambungan internet yang stabil bagi mengikuti kelas secara dalam talian. Selain itu, latar belakang keluarga pelajar yang terutamanya golongan B40 turut menyumbang kepada masalah keciciran pelajar. Keranti elektronik ini boleh dikatakan wajib kepada para pelajar untuk menyertai kelas secara dalam talian. Namun begitu, harga peranti elektronik seperti komputer riba dan telefon bimbit yang agak mahal pada masa ini menyebabkan tidak semua ibu bapa mampu menyediakan kemudahan tersebut kepada anak-anak mereka. Malahan, terdapat juga ibu bapa terpaksa berkongsi peranti yang sama dengan anak-anak mereka. Kemunculan kelompok pelajar tercicir ini menyebabkan mereka ini mula hilang minat untuk belajar, mula hilang minat dan motivasi untuk terus belajar. Tahap pemahaman dan juga tahap pengetahuan rendah dalam kalangan pelajar yang sepatutnya diperoleh melalui sesi pembelajaran dalam talian ini menyebabkan prestasi mereka merosot dan tidak memperoleh keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan. Terima kasih Cik Aisyah. Sungguh besar cabaran pelajar zaman ini untuk berhadapan dengan masalah pandemik dan juga meneruskan pembelajaran seperti biasa. Memang tidak dapat dinafikan akan timbul golongan pelajar yang tercicir pembelajaran walaupun pada dasarnya mereka sangat memerlukannya. Tambahan pula untuk berhadapan dengan dunia yang semakin maju. Apa pandangan ahli panel semua? Ya, benar kata Cik Nurin. Hal ini menyebabkan masyarakat terpaksa berdepan dengan pendidikan secara global. Jika ada dalam kalangan pelajar yang tercicir dalam pelajarannya, maka matlamat negara untuk bersaing dengan negara luar dalam bidang akademik tidak akan tercapai. Jelaslah di sini bahawa pandemik bukan sahaja mengancam kesihatan masyarakat, malah turut menggegarkan bidang pendidikan. Saya turut bersetuju dengan pandangan Cik Kisha. Ternyata impian dan hasrat kerajaan untuk melihat perkembangan modal insan dalam bidang pendidikan yang menjadi tunjang utama kemenjadian murid akan tersadai di tepi jalan. Lantaran itu, peranan semua pihak sangat penting untuk memastikan masalah ini tidak berpanjangan. Kita harus seia dan sekata untuk menjadikan keciciran pelajar dalam pendidikan bukanlah satu fenomena biasa untuk dihidangkan kepada anak bangsa. Terima kasih saudara ahli panel kedua dan ketiga atas pandangan sebentar tadi. Baiklah, menyentuh tentang cabaran lain yang terpaksa dihadapi pelajar dalam mendepani pandemik COVID-19 ini, saya mempersilakan Cik Kisha untuk berkongsikan tentang masalah kesihatan. Dipersilakan Cik Kisha. Terima kasih saudari pengerusi. Kurangnya hubungan sosial akibat penutupan sekolah menjadi salah satu punca kesihatan pelajar terjejas. Sebagaimana yang kita sedia maklum, sekolah merupakan tempat di mana para pelajar berinteraksi dengan orang sekeliling mereka. Penutupan sekolah seiring dengan Perintah Kawalan Pergerakan menyebabkan pelajar sukar untuk menjalinkan hubungan sosial bersama rakan-rakan mereka secara bebas. Hal ini menyebabkan mereka mengalami kemurungan kerana mereka tidak dapat atau tiada kawan yang dapat ajak berborak untuk menghilangkan tekanan. Disebabkan ini juga kekurangan sokongan emosi daripada guru dan rakan-rakan menyebabkan para pelajar terasa asing dan keseorangan. Keadaan di dalam rumah juga menjadi salah satu punca kesihatan mental para pelajar terjejas.
Semasa musim pandemik COVID-19 melanda, pelajar terpaksa berkurung bersama dengan ibu bapa mereka. Perkara ini menyebabkan berlakunya kes penderaan dan sumbang maharam di dalam kalangan keluarga. Pada 4 Ogos 2020 di Tanjung Malim, seorang lelaki berusia 44 tahun tergamak merogol anaknya sendiri, anak kandungnya sendiri yang merupakan orang kelainan upaya masalah pendengaran di kediaman mereka di Behra Station sejak Mac lalu. Slogan "Rumahku Syurgaku" terpaksa ditukarkan kepada "Rumahku Nerakaku". Depresi menghentam para pelajar yang sepatutnya mereka fokus dalam pelajaran, tetapi mereka terpaksa menggadaikan usia remaja mereka dengan mengusung perut yang buncit ke sana dan ke sini. Seterusnya, saya serahkan kembali kepada saudari pengerusi. Ya, saya sependapat dengan ahli panel kedua. Bagaimana dengan pandangan ahli panel yang lain? Saya bersetuju. Pada hari ini kita dapat lihat jelas perbezaan cara bertingkah laku dalam kalangan golongan remaja. Kadang-kala terfikir di benak saya tentang rasa malu yang suatu ketika dahulu memang tersemat indah dalam kehidupan orang kita. Rupa-rupanya golongan ini sedang berhadapan dengan masalah kesihatan mental. Manakan tidaknya, suatu waktu ketika dahulu anak gadis dikatakan agak pemalu, namun keadaan sekarang amat berbeza. Terdapat anak gadis yang tidak segan silu merakamkan pelbagai aksi menerusi pelbagai aplikasi yang digunakan seperti TikTok. Ya benar saudari, hal ini sudah pasti menjadi indikator bahawa masalah kesihatan mental agak berleluasa dalam kalangan remaja pada masa ini. Terima kasih kepada ahli-ahli panel. Seterusnya, saya ingin meninjau pandangan ahli panel ketiga tentang kesannya apabila pelajar terlalu lama menggunakan perhati pintar. Apakah mereka benar-benar menggunakannya untuk pembelajaran? Sila jelaskan, Cik Asma. Terima kasih saudari pengurusi forum. Data Cybersecurity Malaysia melaporkan bahawa terdapat peningkatan sebanyak 129% laporan kes buli cyber dilaporkan pada tahun 2021, iaitu ketika wabak pandemik menghentam negara kita. Laporan ini terjadi ekoran pelajar terdedah kepada perhati pintar dalam masa yang agak lama, menyebabkan mereka menjadi ketagih dalam menggunakan perhati pintar. Perkembangan ini menyebabkan mereka mula terdedah dan terlibat dalam aktiviti jenayah cyber. Kes buli cyber ini dapat kita lihat melalui konflik di antara seorang guru dan juga pelajar, di mana video tersebut disebar melalui media sosial. Sebagai contohnya, ada rakan sekelas yang merekodkan sesi pengajaran di mana ketika itu seorang guru sedang memarahi seorang pelajar disebabkan sesuatu kesalahan yang dilakukan oleh pelajar tersebut. Rakan sekelas mengambil peluang tersebut dengan menyebarkan rakaman dalam durasi yang singkat ke dalam media sosial bagi mendapat perhatian umum. Kesannya, sesetengah masyarakat salah faham tentang video tersebut dan mereka mula mencaci tenaga pengajar serta pelajar terbabit. Kesannya, para guru serta pelajar itu menghadapi pelbagai impak negatif dalam fizikal, emosi dan mental mereka. Antara kesan yang akan dihadapi oleh mereka ialah kemurungan, depresi serta mencederakan diri sendiri. Antara kesan fizikal pula yang akan dihadapi oleh mangsa buli cyber ialah sakit perut, muntah dan asam perut. Keadaan ini menjadi lebih teruk apabila mangsa buli cyber mengambil tindakan untuk membunuh diri, ekoran tidak lagi mampu untuk menjadi mangsa buli cyber. Saya serahkan kembali kepada pengerusi forum. Terima kasih kepada Cik Asma. Sebagai penghujung bicara, saya mohon ahli panel membuat rumusan perbincangan kita pada hari ini. Setiap masalah pasti ada solusinya. Masalah kececeran pelajar dapat diatasi dengan peranan yang dimainkan oleh pelbagai pihak. Misalnya, kerajaan perlulah memperluaskan lagi capaian jalur lebar dan mengagihkan peranti pintar seperti yang dijanjikan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia KPM. Langkah proaktif dan agresif ini penting untuk memastikan tiada pelajar yang tercicir, khususnya golongan rentan. Guru juga perlulah cekap mengendalikan sesi PDPR. Oleh itu, Kementerian Pelajaran Malaysia perlulah memberi perhatian terhadap kemampuan guru mengaplikasikan kemahiran berkaitan melalui beberapa siri latihan yang berterusan, terancang dan sistematik. Ya benar kata Cik Aisyah. Ahli-ahli panel yang dirahmati Allah sekalian, pada pendapat saya,
Masalah kesihatan mental pelajar ini dapat kita atasi dengan mengajak mereka melakukan aktiviti yang berfaedah seperti menonton cerita kegemaran ataupun beriadah di tepi pantai. Selaku yang kita tahu, keluarga yang paling erat dengan pelajar perlu memainkan peranan. Keprihatinan yang ditunjukkan oleh ibu bapa kepada para remaja cukup membuatkan para pelajar atau remaja dapat menangkis tekanan yang dihadapi oleh mereka. Kesihatan mental bukanlah bahan mainan yang dapat kita persendakan. Maka marilah kita bersama-sama berganding bahu menyelesaikan masalah ini bersama. Saya bersetuju dengan panel pertama dan panel kedua. Pada hemat saya pula, masalah buli cyber ini dapat kita atasi dengan pengawalan ketat oleh ibu bapa atau para penjaga. Pengawalan yang ketat ini boleh dilakukan dengan menghadkan penggunaan perhati pintar dalam kalangan anak-anak. Mereka hanya boleh menggunakan perhati pintar ketika waktu sesi pembelajaran sahaja. Oleh itu, saya berharap agar pihak ibu bapa mengambil berat tentang hal ini supaya jenayah buli cyber dalam kalangan pelajar tidak menjadi lagi lebih serius. Terima kasih sahabat-sahabat ahli panel yang sungguh bersemangat dan beriltizam. Demikian tadi rumusan bual bicara daripada semua ahli panel kita tentang pandemik COVID-19 dan kesannya kepada pelajar. Kesimpulannya, sebagai ahli masyarakat yang bersatu padu, kita seharusnya bekerjasama bagai aur dengan tebing untuk memastikan setiap cabaran mendepani COVID-19 dapat dilalui dengan baik. Biarlah menepati baik kata, umpama menaik rambut di dalam tepung, rambut tidak putus, tepung tidak berselerak. Sidang hadirin yang dihormati, kalau berkayuh dah sampai ke pulau, kalau mendaki dah sampai ke puncak, kita telah sampai kepada penghujung bicara. Entah kata salah tutur, entah maksud salah sampai. Terimalah salam bersantun, salam yang minta maaf, salam yang minta ampun. Saya mewakili semua ahli panel mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada semua yang sudi hadir menyaksikan pertandingan forum remaja ini. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.